Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Program imunisasi COVID-19 kebangsaan akan bermula dengan fasa pertama yang melibatkan anggota barisan hadapan. Fasa kedua yang melibatkan golongan berisiko tinggi dan fasa ketiga untuk masyarakat umum akan dilaksanakan selepas itu. Pusat-pusat vaksinasi juga telah dikenal pasti di lokasi yang berdekatan dengan anda. Justru saya menyeru kepada anda semua agar mendaftarlah sejurus saja pendaftaran untuk mendapatkan vaksin ini dibuka. Cukup mudah. Anda hanya perlu mendaftar menggunakan aplikasi MySejahtera. Anda akan dimaklumkan tentang bila dan di mana perlu mendapatkan vaksin anda. Vaksinasi ini amat penting untuk kita semua bagi membentuk imuniti berkelompok supaya kita dapat bersama-sama membendung wabak ini daripada terus merebak. Marilah kita bersama-sama melindungi negara yang kita cintai ini dengan mengambil suntikan vaksin. Lindung diri, lindung semua. Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Anda sedang menonton Malaysia hari ini untuk edisi 6 April 2021 bersama saya Maslah Hassan dan rakan saya di sini. Saya Ani Mizati. Terima kasih juga kepada anda semua yang sentiasa memilih kami. Alhamdulillah, agaknya kami menjadi orang yang pertama ya mengetuk pintu rumah anda secara maya ni, secara virtual, dan anda boleh saksikan kami di kaca TV TV3 ataupun di FB Live MHI TV3. Apa khabar? Kita harapkan yang terbaik pastinya. Kalau ada mungkin gejala simptom yang kurang enak, cepat-cepat kita buat pemeriksaan doktor. Dan jangan lupa, tadi Perdana Menteri kita telah pun mengingatkan anda. Sekali lagi kita nak ingatkan anda untuk daftar untuk program imunisasi kebangsaan, kerana kita dapati masih ramai lagi kan berdaftar dan ini mungkin menjadikan kita tidak boleh mencapai imuniti kelompok. Kalau kita nak bergerak ke mana-mana, nak kembangkan balik ekonomi, nak mulakan semula kelangsungan ekonomi, 80% kan capaian imuniti kelompok yang dituntut untuk rentas negeri dan sebagainya. Betul, kerana sekarang kita melihat bahawa kadar peratusan pendaftaran untuk program imunisasi COVID-19 ini masih lagi rendah. Jadi, ayo sama-sama kita mendaftar untuk mendapatkan vaksin COVID-19 agar kita kembali dapat kata orang tu mengembalikan semula ekonomi seperti sedia kala. Dan kan hari ini pastinya pelbagai topik-topik menarik yang kita nak bawakan kepada anda. Ya, dan tapi kita nak tegur jugalah seorang bapa agaknya bagaimana keadaan membesarkan keluarga, menjaga keluarga, amanah yang cukup besar, tanggungjawab yang cukup besar. Silakan, kita ada Fazli Fuad. Membesarkan keluarga tapi dan membesarkan diri sendiri. Yes, saya rasa saya membesarkan diri sendiri sebenarnya tatkala kita berada dekat rumah PKP apa semua. Okey, apa pun terima kasih Masila dan Anim di ujung sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Rasanya dah lama dah saya tak berada dekat di meja ini ataupun di dalam studio ini. Rasa macam ianya merupakan satu pengalaman baru untuk saya, nafas yang segar untuk hari ini. Alhamdulillah, hari ini kita kembali lagi bersama dengan anda sebab hari ini 6 April 2021, Selasa 24 Syaban 1442 Hijrah. 24 Syaban tinggal lagi lebih kurang seminggu lagi untuk kita menyambut bulan Ramadan. Tadi mereka ada menyentuh berkenaan dengan vaksin. Vaksin ini penting sebenarnya. Hari-hari kita bercakap berkenaan dengan vaksin dan sedangkan kita sebenarnya kerajaan pun rasa macam bimbang juga. Sekarang ini kalau ikutkan jumlah rakyat Malaysia yang sepatutnya mendaftar 27.6 juta, tapi yang daftar sekarang cuma 6.7 juta sahaja. Di manakah yang lain ini? Di manakah juta-juta rakyat Malaysia ini? Adakah anda tidak menerima vaksin ini? Apakah sebabnya? Ataupun mungkin ada di antara kita yang menolak vaksin ini disebabkan mungkin momokkan daripada Facebook. Ya, terhadap di antara kita yang mungkin membacakan tentang perkara-perkara yang tidak betul. Ya, inilah sebab kita pun dikejutkan juga dengan beberapa kes kematian, dan kematian-kematian itu ada juga yang mengatakan bahawa disebabkan vaksin, tetapi laporan telah pun dikeluarkan ianya bukan berpunca daripada vaksin, ianya berpunca daripada penyakit kronik disebabkan pesakit tersebut. Betul. Dan banyak yang akan kita bincangkan hari ini. Kita nak menyentuh berkaitan dengan tajuk kita
nak beli kereta ni, tak kala PKP ataupun selepas pandemik ini, permintaan ada yang membeli, ada juga yang menjual kereta lepas PKP ini. Betul, kerana kita melihatkan bahawa situasi pandemik COVID-19 menyebabkan ramai yang terkesan, contohnya kehilangan pendapatan dan sebagainya. Jadi untuk mendapatkan lebih aliran tunai, mereka mengambil jalan dengan menjual aset yang ada, menjual kenderaan yang ada untuk mendapatkan lebih tunai dan sebagai persediaan lah untuk menghadapi situasi pandemik selepas ini. Tapi ada juga dalam masa yang sama, walaupun kita melihatkan bahawa situasi PKP ini masih adakah ramai yang mempunyai kata orang tu keupayaan untuk membeli kenderaan dan sebagainya, tetapi rupa-rupanya ramai rakyat Malaysia yang masih lagi berkemampuan untuk membeli kenderaan ketika musim PKP. Bagaimanakah dan apakah sebenarnya faktor yang menyumbang kepada peningkatan permintaan kenderaan di kala PKP ini? Mungkin juga mereka menganggap duit yang ada itu adalah lebih baik untuk dilaburkan untuk menambah ataupun memperbaiki kehidupan keluarga, kan, beli kereta baru dan sebagainya, ataupun mungkin harga pasaran kenderaan semakin rendah dan menyebabkan beberapa pinjaman mudah untuk didapati dan sebagainya. Begitu juga faktor pelepasan cukai untuk kenderaan, seperti mana yang kita tahu dipanjangkan lagi sehingga Jun 2021. Jadi faktor-faktor ini juga mungkin menyumbang kepada peningkatan permintaan kenderaan baharu, sama ada recon ataupun kenderaan terpakai, kan. Tetapi itu yang kita akan bincangkan nanti. Fazli dia akan menceritakan tentang kalau nak beli kereta sekarang ni sebenarnya sifar wang pendahuluan itu adalah salah. Ya, salah. Langgar undang-undang. Dan kalau sebelum ni ramai di antara kita yang mungkin tak lepas loan, kan, sebab kalau kita nak membeli kereta sudah pastinya ikutkan bacaan pinjaman itu kita harus membayar 10%, 10% daripada harga kereta. Tetapi itulah dia, kadang-kadang disebabkan mungkin daripada penjual dan juga pejabat dan juga pegawai bank, mereka ini mempunyai hubungan yang baik, berkemungkinan juga berlaku sebenarnya pertolongan dekat situ. Itu akan kita bincangkan nanti. Kita akan bersama dengan ahli jawatankuasa PKMA ataupun Persatuan Pengimport dan Perniagaan Melayu Malaysia. Kita akan bercakap berkenaan dengan isu tiada penawaran sifar wang pendahuluan. Tapi untuk waktu ini, apa kata kita lihat dulu perkembangan status COVID-19 di Malaysia. Kita kongsikan yang terbaru kes COVID-19 1070, kan, 1070 kes baru yang dicatatkan. Kita dapat saksikan penurunan berbanding dengan kes semalam, dan kes sembuh baru juga mencatatkan 1,294 kes, melebihi kes baru yang dicatatkan. Begitu juga kita dapat saksikan kes kematian baru, 7 kematian yang dicatatkan, menjadikan jumlah keseluruhan kematian 1,295 kematian yang dicatatkan akibat kes COVID-19 di Malaysia. Dan kita juga melihat bahawa kes-kes masih lagi tinggi di negeri, di antaranya di Selangor sebanyak 327 kes yang agak tinggi angkanya, dan juga Sarawak juga tinggi di mana 225 kes positif dilaporkan semalam, dan paling rendah sekali kalau sebelum ni Perlis dia ada pertambahan kes, tetapi semalam mencatatkan pertambahan sebanyak 2 kes. Dan kita tahu bahawa antara negeri-negeri ini ada yang diletakkan di bawah perintah PKPP, ada juga yang diletakkan di bawah perintah PKPB. Ini merupakan kluster baru yang dicatatkan semalam, 7 kluster baru yang dicatatkan. Kalau anda dapat saksikan, ianya bukan sahaja lagi disumbangkan daripada tapak pembinaan, ianya terdapat di kafeteria, pusat pendidikan, begitu juga tempat-tempat kerja yang kita katakan jarang dengar, tetapi kluster baru itu wujud di tempat kerja dan sebagainya. Sebab tu masih lagi, walaupun kita di akhir-akhir peperangan untuk third wave ni ataupun gelombang ketiga COVID-19 ni, jangan kita alpa, jangan kita rasa senang, kerana kita nak mengingati. Begitu juga mereka yang cukup berpengaruh di media sosial, kan, mereka yang mungkin kenamaan ataupun mereka selebriti dan sebagainya tidak berkongsi kerana ini adalah pandemik global. Betul. Sensitiviti masyarakat itu sangatlah orang kata diperlukan sekarang ini. Kita nak jaga hati ini dan sana, kan. Masalah rentas negeri yang dikabarkan atau kecoh di sosial media sekarang ini, rakyat marhain lah, ada perbezaan di situlah dan sebagainya, kan. Kita katakan sensitiviti kita sebagai rakyat Malaysia, bagaimana kita letakkan kepercayaan kita kepada setiap individu. Okey? Betul. Baik, kita teruskan sahaja dengan perkongsian di Dada Akhbar.
Fazli nak mulakan dahulu ke? Ini di Harian Metro, rintitan daripada apa yang Anim katakan tadi, betul lah. Dan saya rasa semua dah tahu dah antara selebriti yang tular sekarang ini, contohnya Nilofa lah kan, dan ramai di antara wartawan pun bertanyakan kepada Nilofa selepas beliau pulang dari Langkawi. Persoalannya di sini. Okey, baik. Ini dia di halaman utama Harian Metro, sedia bantu siasatan polis, saya patuh SOP di Langkawi. Butirannya terus saja saya nak bacakan untuk anda di muka surat 22. Okey, kata Nilofa di Harian Metro, katanya segala kerja yang saya lakukan dirancang awal sebulan atau lebih. Keputusan berkenaan kerja bukanlah dibuat secara spontan. Okey, dan itu kata Nilofa. Nilofa berkata dia dan suami ke Langkawi memang atas urusan kerja dan semuanya ada mendapat kebenaran polis. Dan katanya saya ingin menyelesaikan semua perkara berkaitan kerja sebelum Ramadan. Syukur semuanya sudah berjaya dilunaskan. Sepanjang berada dekat sana, kami pun mematuhi SOP yang telah pun ditetapkan kerajaan. Dan katanya saya sedia untuk bekerjasama dengan polis, namun saya minta diberikan ruang untuk saya bantu siasatan sama ada saya melakukan kesalahan atau tidak, biar saya selesaikan secara baik dan tenang tanpa tekanan daripada mana-mana pihak. Dan tambah Nilofa lagi, ianya untuk wartawan, saya respect, hormat kepada media yang ada dekat sini yang tanya benda yang sama, namun saya juga nak minta kepada rakan media yang lama kenal saya untuk memberikan saya ruang supaya saya boleh selesaikan hal ini dengan cara profesional bersama dengan pihak yang berkenaan. Okey, ini dia yang dikatakan bahawa bukan sahaja kita ni rakyat Malaysia harus mematuhi SOP, golongan-golongan VVIP, Star Famous, artis pun sama juga kena mematuhi SOP yang dikeluarkan. Dan sebaik sahaja perkara ini tular, ramai juga di antara rakan-rakan media yang bertanyakan kepada Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badoh, dan beliau pun sekarang ini sedang menyiasat tentang perkara ini. Dan kata Nilofa, beliau tidak minta tentang perkara ini berlaku begitu besar begini, dan katanya lagi ianya juga memberikan promosi percuma juga untuk perniagaan beliau. Apapun, kita doakan yang terbaik, kita doakan bahawa polis menjalankan siasatan, dan kita sebagai netizen tidak harus mengeluarkan sebarang kenyataan. Bolehlah memberi komen, tapi komen itu haruslah benar-benar membina dan bukannya untuk menghasut sesiapa. Okey, anda boleh baca di muka surat 22 di Harian Metro berkaitan dengan Nilofa yang katanya saya patuh SOP di Langkawi. Kita bersama dengan Masilah atau Anim di sana, silakan. Baik, seterusnya kita akan kongsikan di New Straits Times how to avoid fourth wave. Ini lebih penting daripada apa yang dikabarkan segalanya. Bagaimana kita nak kawal jika gelombang seterusnya berlaku di Malaysia. Kita dah berada di fasa yang cukup sukar. Bagaimana ekonomi terhenti begitu sahaja, tidak boleh keluar dan sebagainya. Kita tidak boleh meneruskan kelangsungan hidup. Tapi sekarang ini apabila vaksin telah pun ditemui, program imunisasi kebangsaan telah pun dijalankan, apa yang kita risau adalah gelombang keempat. Bagaimana untuk kita kawal sebelum berlakunya? Adakah kita ni cakna dengan prevention ataupun bagaimana kita nak mengawal daripada keadaan itu berlaku? Saya bacakan sedikit petikan di halaman 2 dan 3 ini. Anda dapat saksikan gambaran dan sebagainya di skrin sekarang ini. You can see this within the pulau, dan he said small trends infections that led to outbreaks in other countries could be observed in Labuan, where there is a high number of foreign workers on oil rigs and refineries. Selain daripada itu, di sini juga dikabarkan we recorded 9 cases of the South African variant based on sequencing. The situation is under control as those entering our international checkpoints were monitored closely, while those found positive have been separated and immediately quarantined and sent for treatment. Muncul pula satu lagi varian terbaru iaitu South African variant detected. Ini yang kita kabarkan begitu risaunya sebab vaksin yang telah pun dibina selama setahun lebih ini adalah untuk keadaan sekarang ini. Bagaimana kalau ada lagi varian yang terbaru? Itu kita nak develop setahun lebih lagi kan. Itu kalau kita gunakan minima ataupun jangka masa yang sama. Kerisauannya adalah di sini, tetapi apa yang penting sekarang ini adalah vaksinasi dan juga SOP compliance ataupun bagaimana pematuhan SOP kita masih lagi perisai nombor 1 untuk menurunkan kadar penularan ini.
Baik, itu di NST anda boleh dapatkan halaman lanjut dan informasi lanjut di NST. Seterusnya, Marsila. Ini di berita harian mengenai cadangan untuk wujudkan diplomasi vaksin antara Brunei dan juga Malaysia untuk memperkukuhkan lagi hubungan. Perinciannya ada di halaman kedua, di mana katanya di sini bahawa sempena rundingan pemimpin tahunan ke-23 semalam, Sultan Brunei, Sultan Hassan Al-Bolkiah dan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin ada menyentuh mengenai cadangan untuk mewujudkan diplomasi vaksin antara kedua-dua negara. Dan pastinya kerjasama itu akan menumpukan kepada 3 perkara, iaitu yang pertama adalah aturan vaksin secara timbal balas membabitkan diplomat, pelajar serta expatriate. Juga yang kedua adalah akses bekalan vaksin di kedua-dua negara dan juga pengiktirafan sijil vaksin antara kedua-dua negara yang akan memudahkan pergerakan rakyat masing-masing. Di mana katanya komitmen mengenai keperluan kawalan keselamatan pergerakan rentas sempadan ketika pandemik COVID-19 ini adalah bagi mengawal wabak daripada terus merebak. Dan Brunei dan juga Malaysia bersetujulah untuk mewujudkan aturan laluan hijau timbal balas RGL dengan kawalan perebakan COVID-19 yang telah merangsang perniagaan penting dan lawatan rasmi antara kedua-dua negara. Ini dia kita harapkan cadangan untuk mewujudkan kata orang tu diplomasi vaksin ini berjaya dilaksanakan. Apapun kita harapkan supaya semualah, sementara kita semua kan belum mendapatkan suntikan vaksin ini, apa yang paling penting adalah kita melakukan kawalan kendiri, jaga diri baik supaya kita tidak menyebarkan virus COVID-19. Betul. Okey, sebentar lagi kita akan bincangkan tentang isu tiada penawaran ataupun sifar wang pendahuluan itu. Bagaimanakah ianya akan berlaku dan apakah akta yang dilanggar dikabarkan sebentar tadi bersama dengan Fazli Fuad. Sebelum itu kita nak rehat seketika. Kembali selepas ini bersama dengan Fazli bincangkan isu ini. Pada kehidupan norma baru ini, penggunaan pelitup muka sama ada jenis pakai buang atau fabrik sangatlah penting dalam membendung penularan virus COVID-19. Cara memakai pelitup muka adalah sangat penting. Ramai yang tidak memakai pelitup muka dengan betul. Ilyas, kita tidak boleh pakai pelitup muka di bawah hidung. Salah tu. Bukan begitu, Ilyas. Lihat bagaimana Sheila memakai pelitup muka. Pastikan ianya menutup hidung dan mulut sepenuhnya. Pemakaian pelitup muka yang betul dapat mengurangkan risiko jangkitan. Ramai yang tidak tahu cara menyimpan pelitup muka yang betul, terutamanya semasa makan. Kita tidak boleh meletakkannya di bawah dagu ataupun disangkut pada telinga. Disisip di lengan atau siku pun tidak boleh. Contohilah Alia yang menyimpan pelitup mukanya dalam beg plastik. Pelitup muka pakai buang hanya boleh dipakai sekali sahaja dan tidak melebihi 8 jam. Bagi yang bergejala, pelitup muka pakai buang perlu ditukar selepas 4 jam. Setiap pelitup muka harus ditukar apabila permukaan dalam basah atau lembap. Bagaimana pula dengan pelitup muka yang telah diguna? Pelitup muka pakai buang perlu dibuang dengan cara yang betul. Pegang pada tali atau loop pelitup muka dan tanggalkan. Seterusnya, masukkan dalam beg plastik dan buang ke dalam tong sampah yang bertutup. Pastikan anda mencuci tangan dengan air dan sabun selepas membuang pelitup muka. Manakala pelitup muka fabrik perlu dibasuh dengan sabun pencuci sekurang-kurangnya sekali dalam sehari. Jangan lupa untuk sidai dan keringkan. Selesai. Mudah sahaja kan? Pemakaian pelitup muka perlulah mengikut kesesuaian keadaan. Sheila, pelitup muka tidak perlu dipakai sekiranya kita memandu kereta bersendirian. Begitu juga ketika kita bersenam seperti berjoging. Ianya boleh mengganggu pernafasan kita. Pelitup muka wajib dipakai di tempat-tempat awam. Setiap orang mesti memakai pelitup muka semasa berada di luar rumah. Lupa? Rimas? Jangan dijadikan alasan untuk tidak memakai pelitup muka. Jangan leka dan alpa. Kita belum menang.
Ya, itu je cara, bukan cara lah, tapi cara untuk kita nak melupuskan pelitup muka. Anda kata kalau kita ni dah pakai pelitup muka. Pelitup muka ni sebenarnya kalau anda nak pakai, kalau boleh tu kita harus tukar. Jangan kita pakai berhari-hari lamanya. Ada yang cakap bahawa pelitup muka ni kalau pakai selagi tak koyak, tak kotor, tak payah tukar. Kena tukar ya hari-hari. Baik, kita nak bercakap berkenaan dengan isu tiada penawaran sifar wang pendahuluan. Kita sedar bahawa selepas pandemik COVID-19 ini, ramai di antara kita ada yang menjual kereta. Yang menjual kereta tu saya pasti ya disebabkan mungkin mereka nak cash flow, nak wang tunai berada kat tangan, dan ada juga yang mungkin mempunyai sedikit kewangan yang lebih. Mereka ini membeli kereta, sama ada kereta import ke, kereta tempatan ke. Tapi untuk pembelian kereta ini ada yang mengatakan bahawa kalau menawarkan zero deposit ataupun tiada wang pendahuluan ini, ianya merupakan salah dan boleh dikenakan tindakan mahkamah. Tapi kita tengok ada juga yang membuat promosi sebegini rupa kan. Jadi untuk itu kita nak bersama dengan Dato' SM Zulkifli SM Amin, ahli jawatan kuasa PKIMA ataupun Persatuan Pengimport dan Peniaga Perniagaan Melayu Malaysia yang kini berada di talian. Assalamualaikum Dato'. Waalaikumsalam. Ya, Dato'. Terima kasih. Ya, sama-sama. Saya harapkan Dato' dekat sana sihat ya Dato' Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dato', kita nak bagi pencerahan lah kepada penonton Malaysia hari ini sebab ada di antara kita ni yang nak beli kereta, mungkin tak mampulah nak bagi duit deposit ni ataupun wang pendahuluan ni. Mereka ni membeli kereta tanpa deposit. Kiranya zero deposit lah. Mungkin sebagai permulaannya Dato' boleh kongsikan yalah, penawaran sifar wang pendahuluan ni boleh ke, tak boleh ke atau bagaimana Dato'? Ni di dalam keadaan pandemik ni orang become lebih kreatif kan. Ya. Saya rasa perkara ni berlaku mungkin dengan keadaan sekarang, keadaan pandemik ni. Banyak kita tengok jurujual tu diberi lebih overtrade ataupun margin untuk berurusan dengan urus niaga sekarang ni kan. Kerana kebanyakan dealer memberikan diskaun yang lebih ataupun margin overtrade yang lebih kepada jurujual untuk membuat cara jualan mereka sendiri. Jadi saya nampak perkara ini banyak juga dalam internet, dalam iklan yang menawarkan sifar down payment. Tapi daripada segi syarikat, saya rasa diorang tidak lakukan perkara tersebut secara rasmi melalui syarikat. Pasal yang nampak selalu yang buat advertisement, yang buat iklan ni adalah jurujual tersebut. Jadi saya rasa itulah yang berlaku sekarang ni nampaknya mungkin daripada overtrade tu kan, dia buat main margin macam nak trade-in berapa. Jadi daripada situ dia orang sendiri yang membuat penilaian tentang harga jualan. Dan kita tahu ianya merupakan mungkin strategi marketing lah untuk para peniaga yang menjual kereta ataupun syarikat terbabit untuk menjual kereta mereka. Mereka ni meletakkan, ialah sebagai contoh, mereka meletakkan tanpa deposit untuk menjual kereta. Jadi bagaimana Datuk melihat tentang perkara ini? Adakah ianya dibolehkan ke ataupun kita boleh membuat laporan atau sebagainya, Datuk? Saya rasa dalam undang-undang kita, HP Act, kita agak clear kan apa sebenarnya yang boleh, apa yang tidak boleh. Ya. Jadi di dalam normal practice yang ada di dalam market yang diguna di dalam ni overtrade ni tadi ya. Contohnya sebuah kereta dah ada dia punya market value ataupun financing value di atas kelaikan sesuatu customer. Jadi salesperson dah tahu dah ni. Satu kereta ni boleh buat loan dalam up to 90%. Bila dalam 90% tu ada 10% nilai down payment yang sepatutnya dikeluarkan. Betul. Tapi apabila penjual dalam keadaan pandemik sekarang ini, dealer-dealer banyak lego dia punya margin, lego dia punya asalkan dia dapat cash flow yang dapat run untuk cover dia punya overhead, salesperson dia kan sales drop banyak. Jadi terutama untuk ahli-ahli perkemar juga berlaku begini kan. Kereta-kereta mewah ni agak jatuh mendadak juga dia punya jualan. Jadi dia orang lego margin dia orang. Tapi dia orang tidak lego margin di dalam harga jualan. Dia bagi salesman overtrade. Salesman kata okey, ni untuk kereta ni kita bagi 10,000 overtrade. Daripada sinilah yang berlakunya perkara-perkara macam ni. Salesman menggunakan overtrade yang ada ni untuk membuat strategi jualan yang begitu. Tapi daripada segi realitinya mungkin dia main overtrade untuk kereta-kereta yang nak dijual balik, trade-in, options warranty, ada yang bagi setahun warranty, ada bagi tahun 2 tahun warranty. Ini strategi yang dimainkan sendiri oleh jurujual tersebut.
bukan daripada pihak syarikat. Syarikat cuma bagi overtrade yang lebih, bagi salesman, memudah carakan salesman untuk mendapat jualan ataupun push the sales. So, dia orang ada bebanan stok kan. Ini kalau tak jual, dia orang kena bayar overhead. Dia sama juga pekerja, takkan kita nak buang dah pekerja yang kita bertahun-tahun kan. Jadi kita kena menggunakan apa saja strategi yang baik untuk salesman ni dapat menjual. Dan salesman juga menggunakan kelebihan yang diberi oleh jurujual ni, syarikat-syarikat ini untuk melakukan berbagai strategi untuk mereka mendapatkan sales tersebut. Dan pada masa ini juga kalau kita perhatikan, bank mempunyai akses kredit yang lebih baik untuk pelanggan. Jadi semacam, dan dia juga ada sistem yang agak transparan. Macam contoh kalau kita beli kereta 50,000 jenama ini, loan dia boleh buat banyak ini. Jadi dengan ada overtrade macam ni, senang dia orang nak buat dia tahu dah, tak tahu lagi orang ni berapa boleh loan, orang ni berapa boleh loan. Jadi lebih kurang agak standard. Jadi sistem ni yang diguna pakai saya rasa di dalam keadaan pandemik ni boleh kebanyakan jurujual. Betul. Itu strategi yang betul lah yang diguna pakai kepada mungkin penjual ataupun dealer ini. Tapi itulah dia, disebabkan mungkin sekarang ni mereka melihat bahawa kita ni mungkin ada yang duit lebih dan sebagainya. Mereka menggunakan strategi zero deposit tu untuk memancing sebenarnya kan golongan pembeli ini. Untuk zero deposit ni sebenarnya dia ada kesan sampingan buruk dan baiknya. Baiknya mungkin ialah disebabkan kita tak perlukan untuk mengeluarkan wang yang banyak. Contohnya kalau kita nak membeli kereta kan harus dibayar 10% kan deposit permulaan dengan jumlah kereta tersebut. Dan ianya menunjukkan keupayaan kita sebenarnya untuk membayar komitmen bulanan itu. Dan andai kata kalau kita ni zero deposit, sudah pastinya bulanan itu agak tinggi dan mungkin kita tak boleh bayar, terbeban, dan last kali mungkin kita ni boleh disenarai hitam ataupun bankrupt. Pandangan Datuk lah berkenaan dengan zero down payment ini, Datuk. Okey, kita balik pada available creditnya. Sekarang ni bank bukan macam dulu lagi dengar apa you cakap, you mampu tak mampu. Jadi sekarang ni bank boleh access kita dah. Dan berapa tanggal gaji kita, berapa kereta yang kita beli, apa rumah yang beli, semua ada recorded. Jadi benda macam ni sebenarnya tidak berlaku. This is retorik cerita lama. Start zaman dulu-dulu mungkin assessment daripada bank untuk pembeli bakat pelanggan mereka itu cara berlainan. Mungkin kena pergi site visit dulu, kena pergi tengok. But now it's more on papers, documented things dalam online. Melalui C3, CFRS, sistem, banyak lagi sistem-sistem yang ada memudah cara untuk bank. Kalau kita tengok negara-negara maju kita nak beli kereta, dia tak tanya pun kereta kita apa benda nak beli. Kita tengok what available credit kita, kemudahan kredit kita yang boleh guna pakai. Jadi pergi sana kita tengok dalam kita sistem orang ni ada boleh pakai dalam 180,000 approve, dia boleh ambil kredit 80,000. Dia boleh beli apa saja. Jadi dia kepada karakter financing, bukan lagi financing ke atas produk. Jadi daripada sini yang kita tengok, sistem kita mungkin satu hari nanti Malaysia menjurus ke arah tersebut, tapi kita belum. Jadi tapi dengan apanya kemudahan ataupun sistem yang ada di dalam sistem perbankan sekarang yang saya faham, dia tidak lagi menilai. Contohnya lah, walaupun dia bayar 80,000 deposit nak beli sebuah kereta, tapi dia tak dapat nak prove evidence of income. Bank tak bagi dia loan. Bukan sebab kereta tu dia ambil 20% loan. Jadi dia is a sistem yang berlaku sekarang ni. Jadi retoriknya mencakap benda ni tak boleh bayar down payment, itu sebenarnya tidak bagi saya lah. Okey, baik Datuk. Kita nak bercakap berkenaan dengan ramai di antara kita ni yang dah pun membeli kereta sekarang ini. Tapi sebelum mereka ini membeli kereta, sebelum PKP tak silap saya, di awal pandemik tempoh hari ketika PKP tu, memang sektor otomotif ni memang terkesan lah. Khususnya untuk penjual dan dealer-dealer kereta pun mengalami banyak kerugian. Dan sebab itulah kerajaan sebenarnya mengecualikan cukai jualan dan dilanjutkan sehingga ke bulan 6 untuk tahun ini. Jadi Datuk sebagai salah seorang daripada ahli jawatankuasa daripada Perkemar ini, apa yang sebenarnya Datuk boleh berikan tentang situasi semasa Perkemar sekarang ini, Datuk? Alhamdulillah, terima kasih kepada kerajaan kerana tak banyak sedikit benda ni, perkara-perkara macam ni, sumbangan ataupun ihsan daripada kerajaan memahami keadaan penjual kereta, bukan saja Perkemar, buatnya semua orang pun dapat kan. Dan ini secara ni dapat juga mengurangkan kos kita pasal yang sebenarnya diskaun ni membantu daripada kos operasi syarikat, kerana syarikat sekarang ni mengalami masalah total volume yang kita kena jual, kos operasi yang lebih tinggi dengan proses yang lebih lama banyak yang work from home lah,
kena buat appointment lah. Jadi turnover tu agak slow. Ya. Terutama pada penggemar yang dia orang kena beli kereta daripada luar negara, bayar booking, tunggu kereta shipment sampai. Jadi proses untuk sampai dapat jualan dan dapat duit dengan prosedur setiap agensi kerajaan dengan SOP dia semua. Jadi kos menjadi tinggi dan jualan merosot ya. Kalau kita tengok pengeluaran AP sekali, AP kita walaupun tambah lagi pemain-pemain ataupun pemilik AP, kerajaan memberi peluang kepada orang baru kan. Jadi di mana saya rasa baik untuk bagi orang berputera yang baru untuk peluang. Tapi di dalam keadaan yang susah ni, kita nak maintain kita punya jualan, target sale kita ya, untuk setiap company tu kalau tak jual berapa biji dia tak boleh bayar overhead dia tu. Dia tak boleh bayar maintain sales person dia tu. Jadi dengan adanya bantuan-bantuan daripada kerajaan macam ni, sebanyak sedikit dapat membantu kita ya, membantu kita untuk bertahan setidak-tidaknya. Nak kata pasal kalau kita tengok segmen jualan ni, bukan kereta-kereta yang dijual oleh penggemar ni tak ada peningkatan. Yang peningkatan ini adalah kereta-kereta kecil lain ya, seperti kancil, ni Pro 2 apa semua, di mana orang lebih suka naik transport sendiri daripada naik public transport dengan keadaan pandemik sekarang ni kan. Jadi benda-benda macam ni ada yang naik, ada yang turun. Jadi kita daripada segi segmen yang agak orang mewah sedikit lah ya. Kalau tak perlu orang tak beli, kalau orang tak beli. Jadi kita orang ni terlibat dan apa orang kata sakit jugalah ayat dia kan dalam keadaan sekarang ni untuk maintain ni macam-macam lah benda berlaku ni. Dan tambah lagi sekarang ni banyak juga perkara-perkara undang-undang baru diperkenalkan ya. Contohnya daripada segi custom, dari segi penilaian percukaian. Jadi benda-benda macam ni kalau kerajaan dapat menangguhkan atau membincang lagi kan, dapat membantu kita untuk survive for the time being. Because pekerja kita ramai, kalau satu syarikat 30 orang, 20 orang, I think ramai yang keluarga yang bergantung kepada penggemar ni juga. Ya. Dan kita harapkan juga bahawa ada lagi lah kerajaan sebenarnya dapat membantu sektor pembuatan ataupun sektor pembuatan kereta ataupun otomotif ini sebenarnya. Ya, sebab ramai lagi yang mungkin lagi terkesan. Kita lihat sekarang ni mungkin ramai yang membeli kereta tapi mungkin kita terlepas pandang yang menjual kereta ini, dealer ni sebenarnya ada juga kekangan mereka. Baik, Datuk, terima kasih atas masa yang berikan kepada kami di Malaysia hari ini. Ya. Assalamualaikum. Salam. Baik, terima kasih. Dicakap kepada Datuk SM Zulkifli SM Amin, Ahli Jawatankuasa Perkemar Persatuan Pengimport dan Peniaga Perniagaan Melayu Malaysia, bercakap berkenaan dengan isu tiada penawaran SIFA wang pendahuluan. Baik, terima kasih Datuk. Kita ingin berhenti berehat seketika. Sebentar lagi kita akan bersama dengan Anim. Kita bercakap berkenaan dengan orang ramai beli kereta kan, tapi sedarkah kita bahawa kereta itu adakah ianya merupakan keperluan ke, kehendak ke kan? Jadi kita akan bersama dengan Anim bercakap berkenaan dengan salah merancang perbelanjaan. Segalanya di Malaysia hari ini sebentar lagi. 8.37 pagi. Selamat pagi kepada anda semua. Terima kasih yang masih lagi bersama dengan kami di Malaysia hari ini. Alhamdulillah, kita masih lagi nak berceritakan kepada anda semua tentang perbelanjaan. Kalau tadi kita dah katakan tentang isu sifar wang pendahuluan untuk mengeluarkan kenderaan dan sebagainya dari perspektif salah dan juga menyalahi undang-undang. Kali ini kita nak bincangkan tentang bagaimana kita sebagai individu untuk mengatur perbelanjaan kita di kala pandemik. Adakah wang itu ataupun wang segala wang lah, bantuan, sinar dan sebagainya ini kita boleh membelanjakannya untuk membeli kenderaan ataupun membelanjakan kepada sesuatu itu dengan jumlah yang besar. Dan bagaimana boleh ataupun tidak, salah ataupun betul? Ayo kita bincangkan bersama dengan Profesor Madya Dr. Ahmid Razman Abdul Latif, pensyarah kanan Putra Business School PBS yang kini bersama dengan kami melalui panggilan video. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doktor sihat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey doktor, terus sahaja kepada perbincangan kita doktor. Salah dalam mengatur perbelanjaan kita di kala pandemik ni. Kalau mengatur perbelanjaan di musim yang biasa, bukan di sewaktu PKP, bukan waktu pandemik ini, mungkin kita tahu bagaimana untuk mengaturnya kerana selama-lama ini kita berada di situasi itu. Pandemik ini kita baru sahaja melaluinya setahun lebih. Jadi di sini dan di sana itu agak masih lagi keliru untuk membelanjakan wang kita. Kan? Pendapatan pun terjejas. Kita mengambil pelbagai aspek. Mungkin sebagai mukadimahnya doktor boleh kongsikan. Silakan. Ya, saya setujulah Anim cakap tadi, perancangan kewangan ini memang penting, tidak kira sama ada di zaman kita senang ataupun
pandemik, tetapi Ya. memang semasa zaman pandemik ini memang kita harus mengambil tahu lebih kata pentinglah perancangan kewangan ini. Dan memang apabila kita menyebut tentang perancangan kewangan, ilmu tentang bagaimana menguruskan kewangan itu penting. Kita harus sentiasa memastikan bahawa kita tahu apakah situasi kita diri sendiri dari segi kewangan dan bagaimanakah kita tahu penyelesaian ataupun cara untuk memastikan kewangan kita terjamin, terutamanya pada zaman pandemik. Dan yang penting sekali apabila kita mahu menguruskan kewangan ialah kita kena tahu dulu apakah punca pendapatan kita, jenis pendapatan kita bulanan. Kadang-kadang kita biasanya kita dapat gaji setiap bulan, tetapi mungkin ada pendapatan tambahan yang kita dapat setiap 6 bulan macam dividen saham dan sebagainya ataupun dividen amanah saham. Dan setelah kita tahu pendapatan kita, adakah kita pun kena tahu juga berapakah perbelanjaan kita bulanan, kos sara hidup kita. Dan perbelanjaan ni pun dia sama. Ada yang kita belanja setiap hari, ada belanja setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Dan kadang-kadang ada juga perbelanjaan yang tiba-tiba tidak disangka akan datang kepada kita. Macam contoh masa pandemik ini, ibu bapa mendapati tiba-tiba terpaksa membeli alat peranti untuk anak-anak belajar di rumah dan juga mungkin kena tambah pelan data internet dan sebagainya. Dan apabila kita dah tahu pendapatan yang kita ada dan perbelanjaan yang kita akan hadapi setiap bulan, setiap minggu dan sebagainya, maka kita cuba bandingkan. Kalau ada pendapatan lebih guna iaitu pendapatan melebihi pembelanjaan, alhamdulillah. Tidak perlu kata tambah hutang, kita ada lebihan. Dan lebihan ini kita boleh gunakan sama ada untuk menyimpan supaya kalau ada perbelanjaan yang emergency atau tiba-tiba berlaku, kita boleh gunakan simpanan itu untuk menampung pelajaran tersebut. Tetapi kalau simpanan kita telah mencukupi, mungkin kita boleh gunakan untuk melabur, untuk menambah lagi pendapatan kita. Siapa yang kita lihatlah, ada juga yang keluarkan ICNA itu digunakan untuk melabur. Dan kalau tak cukup, kita tengok apa perbelanjaan bulanan kita sebenarnya lagi tinggi daripada pendapatan. Mungkin kita kena fikirkan bagaimana nak tambah pendapatan ataupun mengurangkan perbelanjaan, komitmen bulanan kita. Itu yang sebenarnya penting perancangan kewangan. Dan bercakap mengenai pendapatan kita ini mungkin terjejas dari sudut bulanannya. Cuma dari segi bantuan yang kita terima sekarang ini, kalau mungkin individu itu mengeluarkan wang ICNAR-nya kan, dapat sekelepuk lah orang panggil kan, satu duit dengan jumlah yang amat besar. Dan mereka fikirkan mungkin kalau mengeluarkan, contohnya mengambil topik kita pada hari ini, mengeluarkan kenderaan, doktor kan, letakkan kepada wang pendahuluan dan sebagainya. Adakah wajar tindakan itu mengikut kepada aspek apa yang untuk kita katakan sama ada ianya boleh ataupun ianya tidak sesuai untuk kita lakukan? Ya, apabila memang maksudnya teruja lah bagi mereka yang mencarum dalam PSP dapat keluarkan ICNA, dan lebih lagi apabila kita baca di berita harga kereta, penjualan kereta menggalakkan ramai beli sebabkan kadar faedah yang rendah dan pengecualian cukai jualan. Kita tengok kiri jiran beli kereta baru, tengok kanan semua itu yang paling mencabar tu. Jadi kita pun terikut kan, kita kata betul lah semua ni kadar faedah murah, jom beli. Walau bagaimanapun kita kena faham bahawa seperti yang saya sebut, setiap perbelanjaan ni kadang-kadang dia ada komitmen bulanan. Maknanya kalau kita beli kereta, kita kena tengok adakah kita mampu untuk menampung bayaran bulanan kereta tersebut. Dan kereta ni pun dia ada juga perbelanjaan tambahan seperti kos minyak, tol, parking dan juga kadang-kadang kos nak servis, tukar bateri dan insurans dan juga road tax. Jadi kalau kita telah kumpulkan semua anggaran perbelanjaan itu dan kita masih mampu, jadi tidak ada masalah. Cuma yang sekarang ni kadang-kadang kita terlupa, kita tidak dapat menjangkakan bahawa sebenarnya akan ada kos tambahan ini. Dan adakah ini akan menyebabkan pendapatan kita tidak mampu menampungnya atau tidak. Itu sebenarnya yang perlu dibuat sebelum membuat keputusan membeli kereta baru sebagai contoh. Kini kalau kita dengarkan rata-rata yang berkongsi mengenai perancangan kewangan ini, mereka katakan lebih elok kalau kita mempunyai banyak tabung. Sebab kita sedar di kala pandemik ini jika berlakunya dari segi
terjejasnya pendapatan kita ada di mana-mana pelaburan ataupun tabung kita di mana-mana, termasuklah insurans, wang yang kita boleh enjoy, dividen tahunan dan sebagainya. Maknanya ini boleh membantu kita untuk sustain dalam kehidupan di kala pandemik jika berlakunya keadaan ini. Sememangnya kita tak naklah kan. Tapi bagaimana pendapat daripada doktor sendiri? Adakah itu sememangnya antara yang wajar dilakukan sebagai persiapan kita untuk bersedia jika berlakunya perkara seperti ini lagi? Ya, memang kita harus memikirkan masa depan kita, memastikan kita mempunyai cukup wang simpanan untuk menampung perbelanjaan harian dan juga untuk hari persaraan kita. Kalau kita dapat mempelbagaikan jenis pelaburan kita, bagus. Tetapi yang penting ialah ilmu itu. Kadang-kadang kita tidak mahu dapat duit IC Now 10,000, orang kata, ni jom melabur kat sini, dapat pulangan 10% setiap bulan. Kalau it's too good to be true, it's not true. Jadi ilmu penting. Kadang-kadang kita kena pastikan adakah pelaburan ini dibenarkan, berlesen, kita kena periksa di laman sesawang Suruhanjaya Security ataupun Security Commission, adakah syarikat ini telah berdaftar, boleh menerima deposit daripada orang awam supaya mereka boleh melabur. Jadi ini adalah amat penting. Dan kalau kita lihat juga, kadang-kadang ada setengah jenis pelaburan ini memerlukan komitmen masa. Sebagai contoh, ada yang kata, marilah kita melabur dalam saham ataupun beli wang kripto. Tetapi ia memerlukan pemantauan setiap hari, nak tengok turun naik. Dan ada juga yang kata, saya nak beli kereta ni untuk supaya saya boleh sewakan ataupun saya boleh guna untuk e-hailing, untuk bawa. Tetapi masa tu kita ada kerja. Adakah kita cukup masa sebenarnya untuk melakukan kerja tambahan itu? Dan semua ni kita guna ambil kira. Yang penting jangan terburu-buru dalam membuat apa saja keputusan untuk melabur dan menyimpan dan sebagainya. Tetapi dan juga pastikan kita punya selera risiko kita. Adakah kita mahu melabur dalam sesuatu yang memberi pulangan tinggi tetapi boleh juga memberi kerugian, ataupun kita jenis saya tak ada masa tapi saya ada duit lebih, jadi saya mahu melabur dalam yang simpanan ataupun pelaburan yang dijamin oleh kerajaan dan memberi pulangan yang okey lah bagi saya. Doktor, mungkin boleh komen sedikit tentang pelaburan untuk emas, sebab kini kita nampak kan berduyun-duyun pergi ke kedai emas kerana harga emas turun tempoh hari. Jadi mereka memilih untuk melaburkan dengan membeli barang kemas, ada juga yang beli gold bar dan sebagainya. Pendapat doktor sendirilah melihat kepada trend itu, adakah ianya juga wajar? Ya, memanglah. Memang nampaklah ramai yang berduyun-duyun tu kan. Jadi memang pelaburan emas sebenarnya ada satu jenis pelaburan yang boleh memberi pulangan yang tinggi dalam jangka masa panjang. Dia bukan yang macam beli saham, beli hari ni, jual esok ataupun jual petang ni. Sebab emas ni dia memang mengambil masa sedikit untuk naik. Memanglah pada ketika tertentu tu dia ada naik turun. Tetapi sebenarnya emas ini untuk pelaburan jangka masa panjang, dan pelaburan kita tu kita tidak mahu, kita tidak perlu. Maksudnya kita tak perlu tiba-tiba kena keluar, lepas tu kena masuk balik. Ini maknanya simpanan yang kita dah ada ekstra, kita tak nakkan gunakan untuk belanja, simpan untuk masa depan. Itu saya rasa itu adalah strategi yang sepatutnya bila kita membeli emas. Baik. Doktor, secara ringkasnya, apakah mungkin nasihat yang boleh kita tahu untuk mengatur perbelanjaan kita? Bukan sahaja kita tetapi keluarga kan. Pastinya kita sebagai individu yang menyumbang kepada pendapatan keluarga inginkan pengaturan perbelanjaan yang betul. Tak nak salah, pelaburan yang betul. Tak nak kita tersimpang supaya kita dapat menjaga financial ataupun kewangan keluarga. Silakan, Doktor. Ya, apabila saya menyebut ilmu perancangan kewangan itu kena ada, memang penting. Selain daripada itu disiplin. Pastikan rekod kredit kita bagus. Maknanya setiap bulan tu kita sentiasa pastikan bayaran bulanan kita kepada pihak bank ataupun kad kredit sebagainya cantik, dan kita tunjukkan bahawa keupayaan kita untuk mampu membayar komitmen bulanan itu, supaya apabila kita ingin membuat pinjaman, beli kereta baru dan sebagainya, kita mudah mendapat pinjaman. Dan selain itu, kalau kita ingin melabur, pastikan kita selidik dulu, kita tanya yang pakar, kita pergi kursus, kita layari laman sesawang untuk dapat lebih banyak ilmu. Dan apabila kita betul-betul bersedia, tanya selera kita, mahukah saya memang dapatkan pulangan sedemikian rupa, dan boleh kita lakukan pelaburan tersebut. Itu dia. Cukup padat sekali perkongsian, Doktor. Terima kasih banyak-banyak, Doktor. Kalau ada rezeki nanti kita bincangkan tentang kewangan, ingin juga jemput Doktor ke studio, insya-Allah.
InsyaAllah ni. Terima kasih Doktor. Assalamualaikum. Jaga diri. Itu dia Profesor Madya Dr. Ahmid Razman Abdul Latif, pensyarah kanan Putra Business School PBS, berkongsi dengan kita bagaimana mengatur perbelanjaan dengan baik sekali. Ada salah ada betulnya, dan pelaburan untuk wang yang kita terima, wang bantuan iSinar terutama sekali dalam satu jumlah yang banyak, haruslah kita lakukan dengan baik sekali. InsyaAllah anda lebih mengetahui sebenarnya untuk mengaturkan kewangan, tetapi sedikit guidance ataupun cara yang baik kita kongsikan bersama dengan anda. Kita nak rehat seketika. Kembali selepas ini, kita akan kongsikan bersama dengan anda semua. Ini satu cerita yang menarik. Seorang individu yang melakukan perkhidmatan mengasah pisau. Menarik kan? Kalau nak tahu ceritanya bersama dengan Marsila Hassan seketika nanti di Malaysia Hari Ini. Jom muat turun MySejahtera. Setelah sekian lama duduk di rumah disebabkan PKP, Ayub dan Rosnah bercadang ke pusat membeli belah. Semasa di pintu masuk, Ayub dan Rosnah membuka aplikasi MySejahtera dan mengimbas kod QR. Ayub dan Rosnah dibenarkan masuk setelah disahkan status kesihatan mereka. Ayub dan Rosnah bercadang untuk ke kedai makan. Ayub dan Rosnah membuka aplikasi MySejahtera dan mengimbas kod QR. Mudahkan dengan aplikasi MySejahtera. Tidak perlu lagi mencatat butiran pengenalan diri di setiap pintu masuk. Imbasan kod QR bukan sahaja untuk pengisytiharan kesihatan kendiri. Ia juga memudahkan pihak berkuasa melakukan pengesanan kontak jika berlaku sebarang kes jangkitan COVID-19. Selain daripada kemudahan imbasan kod QR, aplikasi MySejahtera juga menawarkan perkhidmatan lain seperti kemaskini status risiko COVID-19, mengesan dan menjejak kawasan hotspot COVID-19, MyTrace, tambah tanggungan, mengenal pasti lokasi fasiliti saringan COVID-19 yang terdekat, mendapatkan nasihat kesihatan secara atas talian, mendapatkan maklumat tambahan dan terkini, SOP pembukaan ekonomi dan soalan lazim. Aplikasi MySejahtera boleh dimuat turun melalui Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Cara mendaftar MySejahtera: klik daftar sini. Pendaftaran boleh dibuat menggunakan nombor telefon. Anda akan menerima notifikasi SMS yang mempunyai OTP. Masukkan kod OTP di ruangan yang disediakan. Masukkan butiran pendaftaran seperti nama, nombor telefon, nombor kad pengenalan, umur, jantina, bangsa dan alamat. Jangan bimbang, kerahsiaan data peribadi anda terjamin. Tetapkan kata laluan dan klik sahkan. Pastikan anda simpan kata laluan untuk memudahkan proses log masuk semula. Pendaftaran berjaya. Tekan tutup untuk kembali kepada paparan log masuk. Anda boleh menggunakan aplikasi MySejahtera dengan menggunakan kata laluan yang telah anda tetapkan. Anda juga boleh mendaftarkan ahli keluarga atau individu lain yang tidak mempunyai nombor telefon atau akses kepada telefon pita melalui fungsi urus tanggungan di dalam aplikasi ini. Aplikasi ini akan turut membantu anda memantau tahap kesihatan mereka. Pengguna dinasihatkan sentiasa mengemaskini aplikasi MySejahtera. Jom muat turun MySejahtera sekarang. Senang dan selamat. Kembali bersama kami di Malaysia Hari Ini. Baik, mungkin ada di antara anda yang jarang-jarang atau tidak pernah dengar mengenai kerjaya mengasah pisau. Kedengaran seperti tiada yang istimewa, tetapi tahukah anda bahawa kerjaya mengasah pisau ini sebenarnya sangat penting. Ini kerana pisau yang tajam mampu menghasilkan makanan yang berkualiti. Tapi kita bukan nak cakap pasal makanan, tapi kita akan bercakap mengenai kerjaya seorang sebagai pengasah pisau ini. Dan di talian video sekarang ini, kita akan bersama dengan Encik Muhammad Fadli Abdullah yang merupakan seorang pengasah pisau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Encik Fadli? Sihat, Alhamdulillah. Okey, baik Encik Fadli. Ramai kan yang orang sebenarnya tak tahu, tak sedar mengenai kewujudan kerjaya sebagai pengasah pisau ni. Mungkin Encik Fadli boleh ceritakan kepada kami di Malaysia Hari Ini sedikitlah mengenai kerjaya Encik Fadli ni. Okey, untuk mengasah pisau ni sebenarnya dia memerlukan kesabaran dan kemahiran lah sebenarnya.
Jadi bila kita ada satu kemahiran tu, kita boleh berbakti pada masyarakat lah. Dan untuk mengasah pisau ni, bagusnya kita dapat jimatkan perbelanjaan isi rumah. Kadang-kadang mereka suka beli pisau baru apabila tumpul. Dan masalah pakcik-pakcik dah tak kena marah dengan makcik-makcik sebab bukan semua pakcik-pakcik pandai asah pisau. Jadi kita menyediakan perkhidmatan ni memudahkan orang ramai lah. Lebih kurang macam tu lah. Betul. Jadi memudahkanlah kepada sesiapa untuk mereka yang mungkin tak tahu nak mengasah pisau, ialah kita dapat menjimatkan kan, daripada beli pisau yang baru, kita boleh gunakan pisau yang sedia ada. Baik, Encik Fadli, difahamkan Encik Fadli memulakan kerjaya sebagai pengasah pisau ni ketika tempoh PKP fasa pertama, betul? Betul. Saya mengasah pisau ni mula-mula lepas sekolah dah jadi hobi sebenarnya. Jadi bila saya dah buat kontrak dan ekonomi slow apa semua, kontrak pun dah tak ada, saya cubalah untuk buat asah bergerak punya. Jadi bila kita dah jalankan, Alhamdulillah lah, ramai juga sambutan yang memuaskan lah. Jadi macam mana tu permulaan tu boleh orang kata tu pandai mengasah pisau? Sebab tak semua orang ada kemahiran mengasah pisau ni. Oh, dia based on kita punya family. Ayah saya tukang sembelih. Jadi kita belajar daripada situlah mula-mula. Jadi bila kita tengok orang tua kita mengasah, kita pun lama-lama jadi minat dan kita cubalah. Sehingga kita berjayalah, pandailah juga mengasah. Dan lepas lama-lama kalau kita nak mengasah kat luar, kita tak boleh asah manual. Jadi saya buat satu mesin supaya mudah, cepat sikitlah untuk serve pada orang ramai. Jadi mesin-mesin yang saya buat, semua saya buat sendirilah. Jadi pernah tak masa nak mengasah pisau tu tiba-tiba terasah-asah tu tiba-tiba terkena pula tangan, luka? Oh, tu biasa. Sebab apa? Sebab kita first kali pegang pisau, biasa itu wajib lah. Dia macam kalau main api rasa panas, main pisau mesti ada luka juga. Mesti kena sikit, tak banyak sikit lah. Chef, tukang-tukang masak pun ada juga yang kena walaupun dia orang hari-hari pegang pisau. Betul. Okey, maknanya sebab kadang tak apa, teruskan. Yalah, kalau chef kita tengok dia orang asah-asah, ada yang chef juga hantar, lepas tu bila kita tanya feedback macam mana asahan kita, dia orang tunjuk gambar jari dah kena. Dah terkena sikit. So far maknanya tajam lah kalau dah terkena jari tu. Okey, maknanya setiap pekerjaan tu pastinya ada risiko. Jadi setakat ni sambutan daripada masyarakat bagaimana, pelanggan bagaimana? Okey, dia tengok kawasan juga sebab kami sebab kami start pukul 4 petang. Jadi kami tak boleh start pagi sebab semua orang pergi kerja. Kalau kami buat di Muar dulu, kami start pukul 10 pagi sebab dia berdekatan dengan kampung. Jadi orang kampung ni pergi berkebun. Tapi kalau orang belah-belah bandar sikit ni, dia tak pergi berkebun. Jadi kami start pukul 4 petang sampai 10 malam. So far daripada dia orang balik kerja tu, bila kita park tempat yang location strategik tu, dia orang tengok kita ada buat, ada yang berani tanya, ada yang tak tanya. Ada yang ingat mahal. Kami punya servis tak adalah mahal mana pun untuk asah pisau. Berapa harganya jadi tu? Bila harga dia bermula daripada RM1 seinci untuk pisau dapur. So kalau dia 5 inci, dia RM5. Dia ikut panjang dia dengan tebal dan kekerasan dia. Setakat ni paling mahal sekali lah berapa servis yang dikenakan tu? Dia nak kata paling mahal, dia tak ada istilah paling mahal. Dia kira kualiti dengan servis yang kita buat tu. Contoh macam pisau dapur macam ni. Bila kita ukur dia lebih kurang dalam 6 inci, RM6. Beli pisau macam ni, kalau jenama ni RM290. Tapi kalau dia punya asah baru RM6, rasa murah ke mahal macam tu? Jadi kalau ada pisau, katalah pisau murah sikit, RM8 tapi asah RM6. Ada orang rasa mahal. Tapi untuk pisau yang jenis murah, kami punya harga bawah daripada RM1 seinci. Ada yang 80 sen, ada yang 70 sen. Bergantung pada tebal dia dengan kekerasan dia. Dan juga kualiti lah. Dan jadi difahamkan selain daripada mengasah pisau tu, ada juga servis untuk mengilatkan pisau ya? Betul. Untuk mengilatkan pisau ni memang ambil masa sikit lah. Sebab kebanyakan pisau-pisau yang diorang nak kilatkan, lebih-lebih kurang pisau macam ni lah. Ni biasa masa korban kita pakai lah untuk sembelih dan melapah. Jadi pisau ni dia jarang guna, tapi bila nak guna tu dia nak perform yang tinggi. Jadi bila polish tu kita
Kita poli dah kilat semua, bila kita dah buat kerja tu, kita senang nak cuci. Dia lambatlah sikit berkarat. Maknanya kita nak jaga dia senang bila dah polish tu. Okey. Kalau pisau-pisau dapur ni, dia tak main macam korban tu, daging-daging lembu tu. Nak basuh pun dia senang pisau dapur ni. Potong-potong Pisau sayur je kan. Jadi betul. mungkin ada tips yang Encik Fadli boleh kongsikan kepada kami semua bagaimana untuk mengelakkan pisau daripada berkarat, sebab kadang-kadang kan kalau kita menggunakan pisau yang mungkin kualitinya rendah, harganya murah, cepat sikit rosak, cepat sikit berkarat, tapi dalam masa yang sama kita nak guna pisau tu untuk jangka masa yang panjang. Mungkin ada tips yang boleh Encik Fadli kongsikan. Okey, untuk mengelakkan pisau daripada berkarat ni, tapi untuk mengelakkan daripada pisau berkarat, biasanya lepas kita guna, kita terus cuci dan keringkan dia lah. Penyebab faktor utama dia kadang-kadang darah, lepas tu air. Tapi kebanyakan pisau sekarang semua stainless steel, jadi dia memang susah karat lah. Cumanya pisau jenis yang kalau kita tempah macam yang ni, kita akan tempah pada tukang pisau, dia punya spek dia lain. Dia gunakan high carbon. Jadi high carbon ni dia keras dan bagus, tapi cumanya karat kita nak jaga. Jadi kalau parang-parang macam ni, biasanya dia orang akan letak minyak lah. Minyak, kita bubur dalam dia minyak sikit, bagi dia tak nak karat bersih-bersih kilat ni. Jadi kita sapu minyak-minyak kat sini. Tapi selalunya saya pakai Vaseline. Sebab Vaseline ni pure oil, dia punya sama dengan minyak biasa, cumanya dia spek dia tahan. Cuma dia tak bergerak. Kalau kita letak Vaseline tu dekat pisau tu, macam tu lah berapa lama pun. Okey, mungkin dia boleh tahan 2-3 tahun macam tu. Kalau kita kerap mengasah pisau, adakah itu akan kata orang tu menurunkan kualiti pisau yang kita ada tu? Oh, tidak. Tidak sama sekali. Bila kita kerap mengasah pisau ni, dia macam ni. Okey, kalau kita tengok pisau, dia bukannya semua sama besar. Jadi bila di hujung dia ada bevel, kita panggil bevel di hujung ni. So kebanyakan pisau yang dah tumpul, disebabkan bevel ni dah start membulat. Maksudnya dia dah kasar di sini. Jadi bila kita asah, kita akan buat balik bevel baru dan kemudian kita tak perlu asah selalu. Apa yang perlu kita buat ialah kita jaga dia punya ketajaman tu, jangan letak bersepah-sepah lah. So biasanya penjagaan yang paling penting. Jadi kita kat dapur tu kadang-kadang letak dekat sinki, campak, letak dengan sudu. Kita kena letak pada tempat dia. Kalau letak dalam laci pun kita tak boleh campur dengan sudu-sudu. So kalau pisau-pisau ni better kita letak dia tempat khas. Jangan dia bagi dia belaga-laga mata ni dengan pisau-pisau lain. Okey. Itu yang paling penting. Itu sebabnya pentingnya untuk kita letakkan pisau. Kadang-kadang kan kalau kita beli pisau, dia ada tempat letak khas untuk pisau. Okey. Jadi kepada sesiapalah yang mungkin nak mengasah pisau dengan Encik Fadli, bagaimana nak mencari, nak menghubungi Encik Fadli, mungkin boleh kongsikan kepada kami. Okey, kami buat saya punya bengkel di Jalan Ken 3 di berdekatan dengan Mindef dengan UTM Semarak. Okey, untuk datang ke bengkel boleh call dulu. Boleh call dulu sebab kami di bengkel start daripada pukul 10 sampai pukul 2 petang. Pukul 4 petang kami akan mula bergerak di kawasan sekitar Lembah Kelang lah. Jadi kami update kami punya status lokasi terkini di Facebook page kami, Salah Sharpening Service. Dan untuk Instagram kita update di Salah_Sharp. Jadi siapa yang ingin mendapatkan perkhidmatan kami boleh call dulu ataupun WhatsApp kami. Tak ada masalah. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak Encik Fadli kerana sudi berkongsi pengetahuan mengenai asah pisau bersama kami di Malaysia hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Sama. Okey, baik, itu dia tadi Encik Muhammad Fadli Abdullah yang merupakan seorang peniaga yang menjalankan perniagaan mengasah pisau. Pastinya anda mendapat sedikit inspirasi daripada cerita Encik Fadli mengenai bagaimana permulaan kerjaya mengasah pisau. Lebih-lebih lagi sekarang kita masih berdepan dengan situasi pasca pandemik COVID-19. Mungkin ini boleh dijadikan sebagai kerjaya alternatif untuk anda yang mempunyai kemahiran mengasah pisau. Baik, kita nak berehat seketika dan sekembalinya nanti kita akan bersama dengan seorang penyanyi yang mempunyai vokal mantap dengan taruhan terbarunya Masih Ada. Pastikan bersama kami di Malaysia Hari Ini dan juga Nakil. Walaupun nampak selamat di luar sana, SOP perlu sentiasa dijaga. Ini Adam, seorang murid sekolah menengah. Ayah memeriksa suhu dan memastikan Adam dalam keadaan yang sihat. Adam tidak mempunyai apa-apa gejala
dan terus menyiapkan diri untuk terasa bagaikan bermimpi, perkara indah yang ku lewati, arah tuju kian bererti. Sebenarnya jika kau di sisi, biarpun jauh masih ku terasa, dalam jaga juga dalam lena. Setiap nafasku bagai kau ada. Resah ku sembunyikan segala duka, demi janji itu tuluskan kasihmu tersemat dalam jiwaku, bagai waktu dulu. Selamanya kau selalu ada, temanku sepanjang jalan ini. Kapal langit tertinggi di penghujung jalan indah menanti. Bila arah tidak menentu, ada untukku. Resah ku sembunyikan segala duka, demi janji itu tulusnya kasihmu tersemat dalam jiwaku, bagai waktu dulu. Selamanya kau selalu ada, temanku sepanjang jalan ini. Kapal langit tertinggi di penghujung jalan indah menanti. Menanti, menanti. Ya, Nakyu. Yes, Nakyu. Dah berjumpa Nakyu tau hari ni. Congratulations, tahniah untuk single yang terbaru. Ya, terima kasih banyak. Tapi ini lain macam sikit, dia keluar serentak. Dua terus. Masih Dua terus. ada Dan juga Rindu Separuh Nyawa. Mungkin boleh kongsikan sikit, masih ada tadi? Okey, masih ada adalah single solo kedua saya. Lagu yang dikompos oleh saya sendiri dan liriknya oleh Win Mohsin. Dan lagu ini adalah original soundtrack untuk drama Romantika 4 Hari 3 Malam di Slot Lestari yang baru habis hari tu. Kan? Difahamkan lagu yang Nakyu nyanyikan tadi tu untuk OST memang dah lama dah idam kan sejak jadi artis. Betul. Baru tahun ni dapat Karier saya tahun ni adalah tahun ke-20 saya dalam industri. Tapi ini kali pertama saya dapat peluang untuk OST. Jadi OST. Okeylah. Oh, maknanya dia dapat peluang, dia terus keluar dua. Jadinya dia tak lepaskan peluang lah. Itulah impian Nakyu lah sepanjang bergelar anak seni lah. Betul. Okey. Banyak lagi impian lain kan? InsyaAllah lah. InsyaAllah. Harap-harap
tahun ni tercapai satu persatu lah. Tapi tahun ni adalah tahun yang baik juga. Mulakan dengan pelbagai lakonan. Ya, betul. Kan? Menceburkan diri dalam bidang lakonan dan peluangnya adalah untuk bergandingan tak silap dengan Nora Danish kan? Yang paling terbaru Ada yang lagi baru? Ada lagi baru, insyaAllah mungkin selepas ni ada 2-3 lagi insyaAllah. InsyaAllah. Berlakon dah, menyanyi dah. Pasti Nakyu macam, okey, kalau diberi pilihan lah, menyanyi ke berlakon, mana yang lebih kata orang tu minat, mestilah menyanyi. Paling Betul. mudah sekali mana? Paling mudah mestilah berlakon. Berlakon menyanyi. Saya dah confuse dah, menyanyi berlakon mana satu. Menyanyilah sebab daripada kecil kan saya menyanyi. Jadi mestilah itu yang paling mudah, itu yang paling saya minat. Pengalaman berada di set kali pertama berlakon tu? Kekok, sangat kekok. Sebab bila menyanyi, kita just jaga pitch, kita tak payah nak ingat movement sangat sebab benda tu natural. Tapi kalau lakonan, reaction muka, kadang-kadang daripada sini nak pergi ke sana pun kena ingat, tak boleh terlebih, tak boleh terkurang kan. Jadi, agak susah jugalah pada hari pertama. Tapi untuk berlakon ni sebenarnya Nakyu dah biasa. Dulu kan macam masa waktu boy dulu kan dah buat juga. Tapi itu dulu saya rasa macam kalau diletakkan tiang dengan saya lebih kurang. Cuma boleh berdialog je. Tapi sekarang makin lama makin menjadi kan, makin okey lah kan. Belajarlah setiap masih dalam proses belajar lah sebenarnya. Tak apalah, ceburan bidang tu dia memang kena pelbagai kan. Betul. Jadi seorang selebriti yang nak kukuh berada dalam industri kan. Betul. 20 tahun menyanyi, pastinya pelbagai turun naik dan juga latar belakang yang sangat memberi makna dalam kehidupan Nakyu sendirilah. Sampai ke saat ini, apa lagi yang masih dikejarkan dalam bidang nyanyian itu sendiri? AJL. Amin. Ya, amin. InsyaAllah. Single Nakyu pula berada di pentas AJL kan. Mungkin lagu Masih Ada ni lah kot insyaAllah melekat nanti. Difahamkan lagu Masih Ada ni penghasilannya mungkin lama, tetapi waktu rakam tu sekejap saja. Ya, betul. Disebabkan kenapa? Mungkin sebab lagu ni dah biasa nyanyi sendiri kan atau bagaimana? Okey, sebab semasa saya keluarkan single pertama saya, Sinar Kedua tu, sebenarnya lagu Masih Ada ni dah siap. Baik. Tapi kita tambah baik dari masa ke semasa. Jadi mungkin lagu tu dah ada dalam jiwa kan. Jadi masa proses rakaman yang sebenar tu tak sampai sejam. Sebab produser lagu ni adalah Datuk Ramli MS. Jadi mungkin sebab takut dengan dia pun ya. Kan? Bila tengok dia, nyanyi. Jadi nyanyi betul-betul. Itu maknanya itulah cara bekerjasama dengan Datuk Ramli MS lah. Bukan Nakyu lebih kena fokus nyanyi betul-betul. Kita lihat. Kepada anda semua, sila hubungi kami di 0377261603. Hubungi kami, tak apa, tak cakap dengan kita. Cakap dengan Nakyu hari ini ya. Peminat-peminat Nakyu, cepat-cepat hubungi untuk cakap. Kita ada masa sikit lagi. Saya pasti ramai di antara penonton Malaysia hari ini teringat waktu ketika dulu tahun 2001 lagu Demi Masa, episod cinta kan, dia macam mengimbas Zaman kembali lah. Boboiboy. Itu lain. Sounds so wrong. Mungkin salah panggil tetamu. Okey, tapi menariknya bagaimana hubungan Nakyu dengan yang lain? Adakah band kita orang masih ada lagi. Okey. Kita tak pernah berpecah pun. Baik. Cuma kita pernah terputus hubungan selama 6 tahun sebab masing-masing tukar nombor phone, membina keluarga masing-masing kan. Jadi selepas 6 tahun kita jumpa. Sebab tu lah nama kita orang sekarang pun 6 years. 6 years dalam kurungan Boboy. Masih lagi lah perform bersama mereka. Kita jadikan itu sebagai hobi saja sekarang. Tak ada perancangan nak bersama? InsyaAllah. Yalah. Kita tengah usahakan lah. InsyaAllah. Ada konsert nanti mana tahu kan lepas pandemik ni berakhir ni. Awak doa. Amin insyaAllah. Okey. Baik. Nak tanya pasal video klip. Video klip bagaimana? Okey, sebenarnya kita dah shoot video klip dah 2-3 hari lepas. Okey. Tapi kita buat Baru video klipnya sangat special lah. Sebab dia tak klise macam video klip yang kita tengok macam untuk yang video klip saya sebelum-sebelum ni. Okey. Kali ni sangat lain dan sangat special untuk diri saya dan juga untuk orang-orang yang menyokong saya daripada dulu sampai sekarang. Katanya lagu ni dedikasi buat peminat. Lagu ini dedikasi, sebenarnya lagu single pertama saya itu dedikasi untuk peminat. Dan single yang ini saya dedikasikan untuk sebenarnya arwah ibu saya. Sebab saya tak dapat share benda ni. Ini adalah benda yang paling dia nak. Tapi saya tak dapat share dengan dia. Dan saya abadikan lagu ni untuk dia.
InsyaAllah. Saya suka tengok video klip ni sebab dia imbas kembali macam dulu-dulu tau. Cuma kualiti dia berbeza kan. Ya, betul. Dia feeling vibe dia macam dulu-dulu kalau tengok video klip, dia mesti akan buat latar belakang ataupun behind the scene. Ya. Macam mana recording tu berlangsung. Ya, Tapi recording betul-betul Betul-betul. masa tengah buat betul. on kan. Jadi dia punya kualiti dan juga ada semangat yang tersendiri lah video klip ni kan. Jadi boleh tengok muka saya tengah rekod. Tengah pun muka tarik. nervous. Jadi Kena muka, marah. produsernya pun nampak macam mana kan. Dia tengok kita macam ni. Itu adalah situasi sebenar sebenarnya. Bukan kita lakonkan balik, tak ada. Memang itulah situasinya masa kita rekod. Okay. Suara Nakyu ni memang unik kalau sekali dengar kan, sebab suara dia macam besar kan. Ya, Jadi Nakyu bagaimana punya vokal. Jadi macam mana Nakyu, yalah kata kadang ada orang nak menjaga suara tu ada pemakanan yang sesuai, jaga minum nak keluarkan ais. single baru kan? Sebab Ambil cara, tips. cara tanya tu serius betul. Kan? Sebab nak sedap macam tu. Kan? Apa yang mungkin pantang larang ke, nak tahu juga kan? Saya tak ada pantang larang. Daripada dulu sampai sekarang saya bila kena menyanyi saya just keluarkan suara saya. Cuma kena tidur cukup. Oh, okey. Apa-apa pun kan, tidur cukup, kurang stres kan? Kan? Ya, betul. Melihat Nakyu sekarang kita tak sangka kan dia bapa kepada 5 orang cahaya mata kan. Ada dua orang cahaya mata. Alhamdulillah. Bukan ada orang yang terlupa. Ingat-ingat balik. Oh, 5 dah. balik. Macam saya pun Tahu. sama. Wah, 5 dah. Ya, 5 orang. Kan. Okey, saya dah cakap tadi pasal vokal tadi. Sebenarnya saya nak suruh Nakyu belanjalah sikit lagu-lagu lama. Episod Episod Cinta. Demi Masa ke, antara dua tu lah lagu yang famous waktu ketiga tu. Boleh tak? Sikit. Oh kekasih, aduhai kekasih, tiada aku jemu menantikan. Alright. Yes. Okay. Masih lagi. Ingat lagi tak masih lama masa tu? Waktu awak sekolah masa tu? Waktu saya sekolah. Tadi dia sebut nama apa salah? saya tak sengaja. Berapa tak antara yang peminat kita nak lagi cover lagu lama, lagi cover lagu lama. Boleh dikatakan setiap hari lah. Kan? Jadi saya bila saya ada masa lapang, saya memang akan buat cover-cover lagu-lagu lama saya. Tapi sebenarnya impian saya juga salah satunya adalah untuk kita cover balik satu band. Betul-betul kan, biar dia Satu jadi band. macam Mengimbau, lain lah. betul-betul mengimbau. Mungkin kan boleh merakam semula lagu-lagu lama bersama band. InsyaAllah. Sebab Nakyu ni dia tidak suka membuat suatu benda yang dah lama dibuat. Dia suka buat sesuatu yang baru kan. Saya kalau boleh saya tak nak macam tahun 2001 saya dah buat muzik yang macam gitu. Saya tak nak bila sekarang ni saya keluar balik saya buat benda yang sama. Sebab lebih baik saya tak payah keluar kalau masih buat benda yang sama selama 20 tahun kan. Jadi kena sentiasa berevolusi lah. Mungkin patut tukar ke genre lain, ke sesuatu yang belum pernah diterokai tapi teroka. Sebenarnya itu adalah impian saya juga sebab saya nak cuba macam-macam jenis konsep muzik. Saya ada keinginan untuk irama Malaysia ke, dangdut ke, kita cuba rap ke. InsyaAllah lah saya dalam perjalanan ke arah itu. Saya dengar lagu dangdut, tiba-tiba saya terbayang macam Ni mana Penggemar dangdut ni. Oh, ya ke? Dia kalau bergelik, Dia request macam-macam hari tu. Jadi saya dah ada calon untuk model MV. baik. Music video boleh. Ya, betul. nak dengar lah. Oh, nak dengar juga? Nak dengar juga. Belanja, dia suruh nyanyi lagu dangdut. Lagu dangdut Lagu Iwan ni dulu ingat tak? Memori daun pisang. Saksikanlah olehmu wahai sang hujan. Sambung. Ya, sambung. Aku yang. Tak nak lah. Ui, macam-macam saya kena hari ni. Saya ingat macam promosi satu lagu je. Sebab kita sebenarnya tak terima penyanyi dah lama Nakyu. Ya, betul. Jadi Nakyu antara yang terawal. Semalam yang Mimi, hari ni Nakyu datang ke studio. Jadi kita seronok. Jadi kemungkinan kita ada bakal penyanyi. Ada. Okey Nakyu, harapan macam mana dengan selepas ini dan harapan Nakyu sendiri kepada peminat yang selama ni setia 20 tahun bersama dengan Nakyu. Silakan. Okey, harapan saya khususnya untuk lagu ini, saya mengharapkan lagu ini boleh diterima oleh semua. Saya mengharapkan dengan lagu ini saya dapat mengumpulkan peminat baru supaya saya boleh mengeluarkan lagi banyak lagu sebab
kalau dah lagu sekarang tak diterima, macam mana saya nak buat yang lain. Jadi saya mengharapkan, sebab itu untuk kelangsungan kerjaya saya. Sebab keinginan terbesar saya adalah untuk menghadiahkan peminat-peminat saya lagu-lagu baru sentiasa. InsyaAllah. Okey, baik. Tadi ada hadiah juga ni, nampak ni kat belakang macam-macam ni. kena kan? Okey, ini satu lagi last. Janji ni last. Kamu belah tengah. Okey, Q yang saya ingat siapa? Mus kan? Ya, Mus. Saya di tengah, belah kiri tu Mus, Didi, Zul, Syah. Airnya bukan dingin. Jambu sangat, Ya. kena Q dulu. Ya. Tapi badan sama maintain Cuma Tapi badan badan je lah. sama, sebenarnya sama. Tapi tolong kalau tadi korang dah minta saya macam-macam, request saya macam-macam, tolong jangan suruh saya buat rambut macam ini. Sebab dia takkan jadi. Legend tau. Nakyu, terima kasih banyak. Ya, terima kasih Nakyu. All the Terima best. kasih, Kita doakan yang terbaik, insyaAllah. Baik, dan kita dah sampai ke hujungnya. Esok anda akan bersama kami dengan topik mengenai pembantu rumah asing boleh kembali ke Malaysia. Jadi kepada mereka yang mencari helper, maid atau pembantu rumah, inilah mungkin topik untuk anda mengetahui secara lanjutnya. Ya. Okey? Jumpa Dan lagi esok. esok hari ini. Assalamualaikum. Bye-bye.